Kita pun tak cakap lah, buat tak tahu. Tutup emas, kepiah simpan. Kan masuklah pavilion kan, pavilion. Masuk. Budak Sony. Dia main duduk depan saya. Tengok atas, bawah. Tengok atas, bawah. Saya dalam hati ni, budak ni dah kenal aku ni. Lepas tu dia panggil mak dia. Ibu, ni yang dalam TikTok. Kan saya aktif dalam TikTok. Macam-macam ada. Saya buat macam mana tuan-tuan? Buat gitu kan. Woi! Tuan-tuan. Lord, 4 juta tengok. Macam tu lah pelik tuan-tuan lah ni. Mak dia main, Ustaz Abdullah Khairi kah? Kenal juga tuan-tuan jam. Itu orang kenal. Kalaulah kita esok di padang mahsyar, Nabi kenal kita seronok tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nabi kata, as-sabru salasatun. Sabar itu 3. As-sabru ala ta'ah. Sabar untuk melakukan ketaatan. Macam tuan-tuan lah, duduk dengar ceramah ni. Kalau tak sabar tuan-tuan bangun perlahan-lahan, lepas tu pergi tandas, lepas tu start kereta belah balik. Kalau tak sabar dah, tapi tunggu juga, betul tak? Tunggu je. Tunggu bila ustaz nak habis ni kan. Sabar. Sebab tu saya nak bagi tahu, terbina manusia ni dengan 2 unsur. Pertama, jasmani, rohani. Inilah makanan rohani kita tuan-tuan. Kita banyak duk jamu makanan jasmani aja. Makan kan, lepas tu tidur bagi cukup, kemudian kita cycling kan, exercise, kemudian makan suplemen. Ni jasmani jaga, rohani jaga dah. Banyak kita tak jaga rohani. Bila tak jaga rohani, dia ada makanan rohani. Makanan rohani inilah tuan-tuan. Bila rohani kita cekal tuan-tuan, emosi kita stabil. Datanglah ujian macam mana pun, tuan-tuan tetap akan sabar. Sebab apa tuan-tuan? Setiap ujian ni Allah nak angkat darjat kita. Allah nak bagi kita hebat. Saya pernah ditukar ke Pulau Ketam, tak ada gaji. Tak ada gaji hampir 3 tahun. Tapi Allah nak angkat darjat. Saya diuji tuan-tuan, ditipu oleh sahabat-sahabat saya yang pakai serban sama dengan saya. Allah. 1.5 juta. Dia duduk setahun tak boleh bangun. Tipu macam mana? Umrah. Pergi Mekah, hotel yang diberitahu, hotel tu dia tak bayar. Saya dah bagi duit kat dia dah. Tak ada hotel, kena bayar pula. 1.5 juta kena tipu. Terduduk tuan-tuan. Tapi tak apa, dia tipu, dia pun tak kaya. Kan, dia pun, kita pun tak miskin. Allah angkat darjat kita. Biasalah itu ujian. Ujian kematian. Kan, Allah, saya ingatlah tuan-tuan. Bapa saudara saya, anak dia 11 orang. Redanya tu hebat. Kita nak sampai tahap ni tak tahulah. Saya bersembang dengan anak dia. Nak pergi mana ni? Kami nak pergi piknik, pergi berkelah dekat Mahang. Naik satu kereta 6 orang. Kakak bawa lebih kurang setengah jam. Saya duk bawa kereta. Tiba-tiba bapa saudara saya telefon, Khairi, ni Pak Ngah ni. Ada apa Pak Ngah? Anak Pak Ngah 2 orang aksiden. Allah. Lepas tu dua-dua mati atas jalan. Ni duk sembang tadi ni. Duk sembang nak pergi mana? Apa nak pergi piknik? Mati dah. Saya tadi bawa kereta, parking, menangis saya baru sembang. Sepupu aku tadi, mati dah. Isteri dia tanya, bang, pasal apa duk teriak kan? Tadi kita sembang dengan ni, mati dah alawiyah dengan ni. Tak ada syuhada. Loh, tadi kita bersembang, mati dah. Allah. Tapi bapa saudara saya kata apa? Khairi, tu bukan hak aku. Kata Allah bagi pinjam. Allah nak ambil, aku nak kata apa? Allahu Akbar. Tu redha dia tu. Saya pun balik nak bawa kereta, tak boleh. Isteri saya bawa. Sampai di rumah, dia suruh bawa saya pergi hospital. Pergi tengok tuan-tuan, 2 jasad kaku. Umur seorang 18, seorang 9 tahun. Yang 3 lagi koma. Satu patah ni semua. Yang koma tu alhamdulillah sekarang ni sihat dah, elok. 2 meninggal. Tapi dia tak menangis tuan-tuan, dia tak menangis. Sehingga dikebumikan jasad. Dah habis dia balik relax aja. Rupa-rupanya tuan-tuan, Allah nak angkat darjat. Dia berniaga kelapa. Mula-mula 5 biji, kemudian naik 10 biji dekat pasar. Sekarang ini 5 tan. Jutawan. Allah angkat darjat. Jangan susah hati. Allah uji itu, Allah nak bagi yang lain. Macam itulah kita ni tuan-tuan, kalau kita tak sabar untuk taat perintah Allah, tak akan sabar kita. Ni nak buat ibadat bukan senang tuan-tuan. Nak dengar ceramah, kena sabar, tunggu tuan-tuan. Tunggu juga kan. Ni saya nak ceramah ni pun, ni nak balik sangat-sangat sebenarnya.
Nak balik tengah-tengah, lepas-lepas ni balik dah. Tapi mereka telah mencabar kesabaran saya kerana menyediakan itik dan kambing. Aduh, jam tuan-tuan. Mereka bagi tahu dah, ustaz, jangan balik lagi ustaz. Ada itik, ada kambing. Tunggu juga tuan-tuan. Nak taat kena sabar ke abang? Nak tutup aurat bukan senang. Kalau tak sabar, tak tutup aurat. As-sabru ala ta'ah, as-sabru ala musibah. Ni Allah uji kita dengan musibah Covid ni. Tuan-tuan tahu tak, kerana musibah Covid ini, alhamdulillah 26 artis telah pun berubah. Allah. 26. Saya duduk dalam mega Maharaja Lawak. Ramai artis tuan-tuan, 26 orang telah berubah lah tu. Alhamdulillah nak kepada agama kerana Covid ini. Dan di antaranya tuan-tuan, seorang DJ ni bukan dia yang duk pasang alat-alat untuk muzik lah. Pendapatan dia 40,000. Dia jumpa saya, ustaz, kerana Covid saya berubah. Saya dah tak solat hampir 10 tahun. Saya mengaji sekolah agama SPM, sekolah agama. Saya dah tak solat 10 tahun. Lara ustaz, tiba-tiba PKP pertama. Masa tu dia kena apa? Dia kena jadi imam untuk solat apa tuan-tuan? Tarawih. Lepas tu masuk 1 Syawal, kena baca khutbah, kena jadi imam. Dia kata saya mula untuk baca Quran semula, baca doa semula. Pusing ustaz, dulu gaji saya 40,000, sekarang ni income saya 1,000 lebih aja ustaz. Tapi alhamdulillah ustaz, saya dah balik kepada Islam, mengubah hati manusia. Sebab tu kita sabar ni. Banyak di kalangan kita kata apa ni kan, AJK masjid ni benarkan 20 orang aja, macamlah depa nak masuk syurga, kami pun nak masuk juga. Lepas tu buka sikit kan, apalah semayang jarak-jarak ni. Dajjal tuan-tuan. Yang tak tahan dia bagi kita Dajjal ni, Dajjal ni. Lepas tu marah kita pula, ni tutup vaksin pula dah. Apa ni semua ni propaganda WHO, Yahudi semua ni. Tuan-tuan ingat tak, kami duduk dalam majlis dakwah negara. Dalam ni profesor semua ni 500 orang. Ustaz ada tak dalam tu? Dalam tu profesor Amerika, pakar usuluddin, pakar usul fiqh, pakar tafsir, pakar Quran, pakar qiraat, semua ni pakar semua. Termasuk seorang pakar kawan saya, Dr. Izhar. Dia pakar genetik babi. Dia pakar tu, sampai saya panggil dia Dr. Babi. Dr. Izhar tu. Tuan-tuan tahu tak, bersidang mereka ini untuk menentukan vaksin tu boleh atau tidak. Yang kata harus tu, mereka berpandu kepada 5 hukum ini. Quran, ambil nas Quran, boleh atau tidak. Kemudian ambil hadis Nabi yang menokok, harus ni. Baru harus, bukan wajib, harus. Kemudian ambil adalah fatwa sahabat, ijma' ulama' qiyas. Ni nak tentu hukum yang kata harus tu, tiba-tiba kita kata ni ulama tak boleh pakai. Oi, hampa ingat tahu nak menentu hukum ni bukan senang. Ni profesor semua ni. Ada seorang ulama di Kedah, Bangkang, dia tak duduk dalam badan tu. Dia seorang bagi pendapat dah. Jangan tuan-tuan, kami pergi jumpa terang baru dia tarik balik. Kita ni duduk dalam majlis dakwah negara ni bersidang untuk menentukan hukum bukan senang. Contoh tuan-tuan macam dadah, dikait hukum qiyas. Qiyas dadah haram, ambil apa? Ambil daripada hukum arak, memabukkan. Tapi ada orang kata, ustaz, ada dalam Quran ayat dadah. Tuan-tuan jumpa ada ayat dadah? Tak ada. Dia kata ada fi amadin mumaddadah. Tuan-tuan dadah ni melawak sikit, merapu. Nampak hampa nak lena aku merapu. Ni bersidang ni untuk menentukan vaksin tu harus. Ada orang kata ni semua ni propaganda Yahudi. Tuan-tuan tahu tak bagaimana 10 hadis fitan? Kalau siapa kaji tahulah. Nak keluar Dajjal ini, dia akan apa? Pertama dia akan keluar lahir Imam Mahdi. Imam Mahdi dulu. Lepas Imam Mahdi dibai'ah tuan-tuan, kemudian apa yang berlaku tuan-tuan? Turun Nabi Isa alaihi salam. Kemudian akan keluar Dajjal, Nabi Isa bunuh Dajjal. Kemudian akan keluar Dabbatul Ar. Lepas Dabbatul Ar, Hawaul Bardan. Lepas Hawa Bardan, baru matahari ni terbit daripada sebelah barat. Satu-satu ni dia akan keluar. Lepas tu Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, Dabbatul Ar, Hawaul Bardan,
Kemudian matahari terbit daripada barat. Kemudian tiupan sangkakala pertama. Lepas tu baru tiupan sangka yang kedua. Barulah kiamat. Ni satu-satu rentetan ni. Dia berkata ni nak kiamat takkan berlaku selagi mana ada kalimah Allah disebut di muka bumi. Hawa ubardan tu akan datang. Siapa yang ada kalimah la ilallah akan mati dulu. Kalau baca hadis fitan, mati dulu kita semua ni. Kemudian barulah terbit matahari daripada sebelah barat. Masa tu dah tertutup dah untuk taubat. Memang dah tertutup dah. Sebab apa? Yang Islam ni mati habis dah. Nak berlaku kiamat tu ada tiupan segala pertama. Yang kedua. Bezanya 40 disebut Arba'un. Sebab tu kena baca ni. Banyak orang kami duduk dalam tu tuan-tuan bersidang ni untuk menentukan. Kemudian bagi pendapat pula KKM yang katakan vaksin tu harus. Ni apa tiba kata propaganda Yahudi dan sebagainya. Geram ni. Yang tak tahan dia pantam saya. Ni ulama Dajjal. Dajjal aku geram. Mata dua Dajjal mata satu Tak tahulah Datuk tuan-tuan. Kadang-kadang ni kan. Kita ikut ulama lah. Kita bukan pandai macam mana pun. Tapi ulama-ulama ni hebat tak hebat. Mereka tetap menerima pendapat. Walaupun ustaz-ustaz yang ada ni tak ada profesor emeritus pun. Tak ada profesor madya. Tapi biasa-biasa aja. Tapi bila cakap mereka meraihkan. Ini ulama. Dalam grup tu. Kita tak ulama ikut je tuan-tuan. Ikut aja. Alhamdulillah lah sekarang ni 4,000 lebih ke hari ni. 4,000 dia kan betul lah. 4,005. 4,555, 4,545 dia turun 3. Kita tengok kan? 8, 9, 8, 9, 10. 8, 7, 7, 8, 8, 9, 6. Dia tu lah. Harap-harap lah. Kan? 45, 45, 45, 3. 3, 4, 3, 4, 1,000. Lepas tu tak ada tu lah. Lepas tu kita tengok. Mai dah tak mai dah. Yahudi semua ni. Sembayang jarak. Haram dia. Tak mai juga Datuk. Datuk juga duk mai. Ni jenis ni yang duk mai. Hak nu tak mai juga. Benarnya tu yang Yahudi tu memang dajjal besar. Nah geram di sini kan. Hampa rakamkan live pada muka live pun live lah buka. Sebab yang ni memang duk datang selalu dah. Ni kita duk habaq yang luar tu tak mau datang macam mana. Cakap pandai. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau nak buang daripada fitnah ni tuan-tuan baca WhatsApp Pening ni lah. Inilah menyebabkan tuan-tuan duk jadi fitnah, duk kata ke orang. Baca Quran senang. Quran tak payah kata ke orang. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Wajak takkan kot. Baca Quran. Mata pun bagus, mulut tak kata ke orang, tangan pun tak kata apa. Baca Quran. Saya kalau tengok baca Quran. Kalau tengok ni Allah fitnah sungguh. Allah sama-sama ustaz pun bergaduh tuan tahu tak? Tak tahu. Ni as-sabru 'ala musibah atau musibah sabar insya-Allah. Ni dah nampak dah tuan-tuan, cahaya-cahaya untuk kita semua. Dapatlah semayang dah 500 kan tadi kan? 500 dah. Jadi insya-Allah harap raya ni dapatlah kita salam sama, cium tangan balik, peluk seronok tuan-tuan, rindu tu rindu. Tuan-tuan ingat walaupun kita jauh dengan manusia, tapi Allah nak dekat dengan dia. Naknya kita dah lama dah jauh dengan dia. Sekarang ni Allah jauh kerenggangkan kita. Tapi sebenarnya Allah nak kita dekat dengan dia. Tuan-tuan kembali kepada dia, insya-Allah kita akan dekat hati-hati manusia. Dan yang terakhir apa? As-sabru 'alal musibah, as-sabru 'alal maksiyah. Nak buat maksiat pun kena sabar. Kalau tidak tuan-tuan tak datang masjid ni, tuan-tuan pergi tikam nombor ekor dan sebagainya. Tapi sabar. Orang perempuan tu nak buat maksiat. Oh, tak sanggup sabar. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Kalau tak sabar, kita boleh main dedah aurat. Kita boleh buat maksiat, kita boleh minum arak. Orang kan tahu. Kita duduk seorang-seorang minum arak, siapa tahu? Kita boleh berzina tuan-tuan. Saya jangan tuan-tuan ni tak pakai kepiah ni. Pernah kan? 2-3 hari lepas kan duduk kat pavilion. Kepiah tak pakai lah. Kan? Tutup mas. Kita pun tak jalan usah kan. Tak ada orang tweet belakang. Ustaz, pergi mana? Kenal pula. Kenal rupanya tuan-tuan. Dia kenal daripada suara saya. Isteri saya kata, abang duk cakap, jangan cakap. Kita pun tak cakap lah, buat tak tahu. Tutup mas, kepiah simpan. Kan, masuklah pavilion kan, pavilion. Masuk. Budak sana ni. Dia main duduk depan saya. Tengok atas, bawah. Tengok atas, bawah. Saya dalam hati ni, budak ni dah kenal aku ni. Lepas tu dia panggil mak dia. Ibu,
Ni yang dalam TikTok. Kan saya aktif dalam TikTok. Macam-macam ada. Saya buat macam mana tuan-tuan? Buat macam tu kan. Woi! Tuan-tuan. 4 juta tengok. Macam tu lah. Pelik tuan-tuan lah ni. Datuk try buat Datuk. Datuk try TikTok. Tutup kamera. Lepas tu. Woi! 4 juta tengok. Meletup. Budak pun kenal. Ni dalam TikTok. Mak dia mai. Ni Ustaz Abdullah Khairi ke? Kenal juga. Tuan-tuan jam. Yang tak tahan tu masuk tandas. Masuk keluar. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tandas bagi salam. Kita nak jawab tak jawab betul. Dalam tandas. Saya kata ni agak-agak patutlah tandas. Astagfirullahaladzim betul. Tengok. Itu orang kenal. Kalaulah kita esok di padang mahsyar, Nabi kenal kita seronok tak? Allah, lagi seronok tuan-tuan. No tu. Bukan Haji Zul ke? Dia pernah forum dengan Ustaz Abdullah Khairi tu. Mai masuk syurga. Allah. Seronok tak? Allah tuan-tuan. Sebab itulah kita buat sambutan ni. Jadi kita sabar banyak-banyaklah. Kalau kita nak buat maksiat, kita sabar. Kita nak buat benda baik, kena sabar. Sebab kesabaran ni tuan-tuan disebut wasta'inu bis-sabri was-salah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadi kalau sabar dan solat, sebab dia ada sinonim. Nak sabar, solat sabar. Sebab bukan senang. Orang yang nak dirikan solat kena sabar tuan. Ini perkara yang sangat besar kecuali orang yang khusyuk. Semayang ni kena khusyuk. Banyak kita semayang nak bagi banyak. Tuan-tuan sabar, jaga khusyuk. InsyaAllah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Semayang tu cegah munkar. Sebab apa? Khusyuk jaga. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Disebut jaga khusyuk. Jadi insya-Allah tuan-tuan kita bersabar dengan ujian, dengan maksiat kalau kita nak buat, kita sabar, insya-Allah Allah bagikan kita kebaikan di dunia ni, Allah angkat darjat di akhirat. Wallahu a'lam.